Tamar merupakan satu buah yang tidak asing bagi masyarakat umat Islam. Terutamanya pada bulan Ramadan, ia adalah satu sinonim yang biasa dicari oleh umat Islam untuk berbuka puasa. Walaupun pohon tamar tidak terdapat di Malaysia, tetapi bekalan tamar tidak putus sekarang ini sentiasa ada di negara kita di Malaysia. Dan kita perhatikan bahawa tamar mengandungi berbagai kelebihan yang telah dijelaskan ataupun ditemui oleh para saintis. Pada kali ini kita bicarakan tentang kelebihan buah tamar. Pohon tamar, mungkin bagi kita rakyat Malaysia jarang nampak pohon tamar melainkan mereka yang telah pun biasa pergi ke Mekah ataupun Madinah. Namun demikian, pokok tamar adalah daripada keluarga palma yang bentuknya hampir sama dengan pokok kelapa sawit. Kalau kita perhatikan daripada jauh, gambaran seperti seolah-olah macam pokok kelapa sawit. Daripada keluarga palma. Keluarga palma ni adalah keluarga yang mengeluarkan mayang dan berpelepah. Contohnya pokok kelapa sawit, pokok tamar, pokok pinang. Ini adalah semua daripada keluarga palma. Jadi pokok tamar adalah merupakan daripada keluarga palma di mana ia mengeluarkan mayang dan juga buahnya mengandungi ataupun bertandan, ada tandan. Dan kita lihat mungkin ini gambaran di bawah bagaimana buahnya yang berada di keliling ni, buah yang begitu banyak, buah begitu banyak yang ada pada musim buah-buah tamar. Bentuknya sedikit berbeza dengan kelapa sawit, di mana kelapa sawit tangkainya tidak terjuntai seperti ini. Dan pohon kelapa, tangkainya terjuntai, tetapi pohon tamar tangkainya lebih panjang terjuntai ke bawah. Pohon tamar telah pun lama mula ditanam, di mana diberitakan bahawa penanaman pohon tamar ini telah pun 6,000 hingga 8,000 tahun sebelum Masihi lagi. Mereka telah pun menanam pohon tamar dan tamar menjadi makanan asasi di beberapa tempat. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahawa di Madinah saja terdapat lebih daripada 120 jenis kurma tamar. Tamar ada banyak jenis, seperti mana kelapa juga. Kita ada kelapa mawar, kita ada kelapa mantap, kita ada kelapa biasa. Demikian juga buah tamar. Seperti mana pokok rambutan, kita ada rambutan gading, kita ada rambutan warna merah, kita ada rambutan yang warna kuning, kita ada macam rambutan anak sekolah, cuma bapa sekolah tak ada lagi. Cuma nak gambarkan di sini bahawa kalau rambutan ada banyak spesies, demikian juga tamar ada banyak spesies ataupun banyak jenis. Di Madinah saja ada terdapat lebih daripada 120 jenis tamar di Madinah. Dan ada beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kelebihan buah tamar. Cuba perhatikan dalam hadis ini daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu dhalikal yaum." Sekiranya seorang itu waktu pagi memakan 7 biji buah tamar, lam yadurruhu dhalikal yauma summun wala sihrun. Sekiranya seorang itu waktu pagi memakan 7 biji tamar, maka pada hari itu, pada waktu itu, pagi itu, tidak ada mudarat sama ada daripada racun ataupun sihir yang boleh kena kepada beliau. Ini di antara kelebihan buah tamar ajwa yang dikenali juga sebagai tamar Nabi. Cuma apa yang nak gambarkan, kemungkinan ada perbezaan tafsiran para ulama dalam hadis ini, menyatakan bahawa ialah spesifik tamar ajwa. Ada yang menyatakan bahawa ialah semua jenis tamar. Sekiranya kita makan buah tamar, tamar adalah penyembuh berbagai penyakit secara general. Kita lihat hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna fi ajwati al-aliyati shifaan. Sungguhnya pada tamar ajwah aliyah, sejenis tamar ajwah aliyah, iaitu yang juga kat Malaysia ni dikenali sebagai tamar Nabi, itu ada ubat penyembuh. Pada tamar ajwa ada penyembuh ataupun ubat.
Dan ia juga boleh menawarkan racun bila dimakan waktu pagi. So, apa yang boleh digambarkan di sini, bahawa pada tamar ajwa itu ada penawar, ada ubat yang boleh menyembuhkan penyakit dan boleh menetralkan racun. Sekali lagi saya jelaskan di sini, penafsiran para ulama ada perbezaan. Para ulama dalam menafsirkan hadis ini, ramai para ulama yang menyatakan bahawa hadis ini spesifik tentang tamar ajwa, kelebihan tamar ajwa. Namun demikian, ada juga yang berpandangan bahawa ia adalah hanya contoh tamar ajwa, tetapi konsepnya ataupun apa yang disampaikan adalah tamar itu sendiri secara keseluruhannya mengandungi manfaat yang mampu untuk merawat penyakit dan juga menyembuhkan, menetralkan racun-racun yang ada pada tubuh manusia. Kita perhatikan hadis yang lain. Di bulan puasa Rasulullah SAW berbuka dengan tamar. Kana Rasulullah SAW yuftiru ala ratabatin. Rasulullah SAW berbuka dengan rutab qabla an yusalliya, sebelum baginda bersolat. Jadi Rasulullah SAW suka berbuka dengan rutab. Cuma orang Melayu ni tuan-tuan sekalian, kita tak bezakan buah tamar semua kita panggil tamar. Dalam bahasa Arab, tamar ini dipanggil dengan panggilan yang berbeza. Sekiranya buah tamar yang baru masak, yang baru kekuningan ataupun kemerahan, itu dipanggil balah. Manakala tamar yang dah lembut, dah mulai hitam lembut, dipanggil rutab. Tetapi apabila dia telah pun kering, barulah dipanggil tamar. Kita panggil semua tamar ataupun kurma. Cuma dalam bahasa Arab dibezakan di sini balah, rutab dan tamar. Kemudian kemudian dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di sini, fa illam takun rutabatun, sekiranya tidak ada rutab ataupun tamar yang masih basah, fa'ala tamaratin, maka Nabi akan berbuka dengan buah tamar. Sekiranya buah tamar tak ada, baginda akan minum ataupun berbuka dengan seteguk air. Cuma digambarkan kat sini ialah Rasulullah SAW berbuka dengan buah tamar. Apakah kelebihan, rahsia Nabi berbuka dengan buah tamar ini? Kita perhatikan beberapa fakta saintifik tentang kelebihan buah tamar. Para saintis menemui pada buah tamar mengandungi selenium. Dan selenium adalah amat bagus dalam sistem pertahanan badan. Selenium bagus untuk sistem pertahanan badan. Bahkan selenium juga bagus, mampu untuk mencegah kanser. Tamar mengandungi kandungan magnesium yang tinggi dan juga tidak nafikan magnesium di antara yang boleh mampu mencegah kanser. Dan para penyelidik mendapati bahawa mereka yang tinggal di negara yang menjadikan buah tamar sebagai makanan ruji adalah jarang diserang oleh penyakit kanser. Mereka yang tinggal di kawasan Sahara yang banyak memakan buah tamar, mereka ini jarang mendapat penyakit kanser. Di antara kelebihannya ialah kandungan yang ada dalam tamar, iaitu magnesium, selenium, di antara bahan yang mampu untuk mencegah kanser, dan ia dibuktikan majoriti atau kawasan penduduk yang menjadikan buah tamar sebagai makanan ruji mereka jarang mendapat penyakit kanser. Tamar juga mengandungi gula yang dipanggil inverted sugar. Inverted sugar ini adalah kombinasi di antara glukosa dan fruktosa, di mana kombinasi di antara fruktosa dan glukosa ini yang dapat diserap oleh badan serta-merta tanpa melalui proses penghadaman yang biasa. Lantaran itu, apabila seorang itu berbuka puasa dengan menggunakan tamar ataupun dengan memulakan tamar, dia akan dapat membekalkan glukosa dan fruktosa pada tubuhnya, dan glukosa dan fruktosa sebagai inverted sugar ini akan dapat diserap serta-merta oleh tubuh manusia bagi membekalkan tenaga. Oleh itu, mereka yang berbuka dengan tamar, mereka akan dapat tenaga dengan cepat sebab ia tidak perlu melalui proses penghadaman gula seperti biasa, seperti mana gula-gula yang lain. Ini di antara kelebihan yang ada dalam tamar. Tamar juga mengandungi potasium dan kalium yang tinggi.
Potasium bagus untuk membekalkan tenaga bagi kita. Tamar juga, potasium dan kalsium mampu untuk menjaga keseimbangan cecair dalam badan, mencegah berbagai penyakit seperti penyakit jantung, pembuluh darah, dan boleh mencegah strok. Dalam masa yang sama, ia juga bantu untuk menguatkan otot-otot tubuh, menstabilkan tekanan darah, mengurangkan kandungan kalsium dalam urin yang boleh menjadi penyebab kepada batu karang. Di Malaysia ini sekarang kita banyak ataupun kita selalu dengar kes orang ada masalah batu karang di ginjal mereka ataupun di pudi kencing mereka. Dan pengambilan buah tamar ini dapat membantu mengurangkan risiko-risiko penyakit ini dengan penemuan-penemuan saintifik yang telah pun ditemui di abad ini. Dan unik sekali ditemui bahawa tamar mengandungi 15 jenis mineral dan kaya dengan vitamins, 23 asid amino dan kaya dengan serat. Sebab itulah kalau orang yang makan tamar dia akan dapat buang air dengan lawas sebab kandungan serat yang tinggi. Dr. Aisyah Muhammad Zain daripada UPM dalam kajian beliau menyatakan bahawa serat yang terdapat di dalam tamar dapat mencegah sembelit. Orang yang berhadapan dengan masalah constipation ataupun sembelit, makan buah tamar akan dapat membantu melawaskan mereka buang air. Dan juga untuk menguatkan otot-otot yang lemah, menguatkan otot-otot yang lesu, mencegah kanser usus, dan antara yang hebat, buah tamar adalah bagus untuk menguatkan otak manusia. Subhanallah. Penemuan-penemuan banyak lagi kajian-kajian yang telah ditemui tentang kelebihan tamar ini. Dan kita lihat apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tamar. Bagus untuk manusia, bagus untuk kesihatan, bahkan penawar pada segala penyakit, berbagai penyakit. Kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi serta Ibnu Majah. Wal ajwatu minal jannati wa hiya shifaa'un minas summi. Buah kurma ajwa adalah daripada buah-buahan syurga. Merupakan buah-buahan syurga yang merupakan penawar pada penyakit. Jadi buah tamar ajwa dapat menawarkan racun-racun yang masuk dalam tubuh manusia, dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada pada manusia. Sekali lagi saya ingatkan bahawa tafsiran para ulama dalam hadis ini ada yang mengkhususkan hanya buah tamar ajwa, ada juga pendapat para ulama yang menyatakan ialah seluruh buah-buah tamar yang mempunyai kelebihan. Cuma ada beberapa kelebihan tamar yang berbeza, ada kelebihan yang berbeza. Namun buah tamar mengandungi kandungan minerals dan juga vitamins dan juga asid amino yang tinggi yang dapat membantu menyihatkan badan, yang dapat bantu menyembuhkan berbagai penyakit. Dan benarlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan sekalian, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kajian yang mendalam seperti ini. Tidak diketahui fakta-fakta apakah kandungan yang detail yang ada pada tamar dengan seleniumnya, dengan magnesiumnya, dengan asid aminonya dan kandungan-kandungan yang lain. Bahkan tidak ada kajian zaman Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahawa buah tamar dapat membantu mencegah penyakit kanser. Demikian juga dapat membantu mencegah kanser usus. Namun demikian, fakta-fakta saintifik yang ditemui ini amat menarik kerana ia selari dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab pada tamar ada penawar. Bukankah ini bukti mukjizat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?